Saudara, hari ini kalau zaman Datuk Seri Najib serah pada Mahathir, hutang negara ini 48% berbanding GDP kita. Tuan-tuan, hari ini hutang negara sudah lebih 64%. Dan puncanya tidak lain tidak bukan bila kita salah pangkah pada tahun 2018. Saudara, dulu kita negara ni nombor 4 dari segi destinasi paling popular untuk membeli belah. Nombor 4, itu belum lagi kita buat high speed rail. Kenapa kita nak buat high speed rail, tuan-tuan? Kita nak buat high speed rail, saudara, sebab di Malaysia ni negara dia besar, tetapi di Singapura ni walaupun negara dia kecil, tuan-tuan, dia punya pelancong begitu ramai. Begitu ramai, tuan-tuan. Sebab apa pelancong dia begitu ramai? Sebab Singapura, saudara, orang pergi ke Singapura bukan untuk melancong. Adalah juga yang pergi untuk melancong, tetapi kebanyakan orang pergi Singapura kerana mereka ini, tuan-tuan, mereka ini adalah pedagang-pedagang. Singapura adalah negara nombor 2, nombor 3 terbesar di dunia dari segi jumlah kontena yang didagangkan di pelabuhan Singapura, tuan-tuan. Jadi orang pergi sana untuk pergi meeting. Bila businessman dia pergi ke Indonesia untuk meeting, bisnes ni, tuan-tuan, businessman dia akan cuba reduce dia punya cost, kurangkan perbelanjaan supaya dia boleh maksimumkan dia punya pendapatan. Betul tak betul? Jadi apa yang berlaku, saudara? Saya nak beritahu tuan-tuan. Ke saya nak kena berhenti untuk calon cakap dulu? Calon ada tempat lain? Tak ada kan? Last kan? Okey. Jadi tuan-tuan, saudara, orang yang meniaga, dia akan cari jalan untuk kurangkan kos. Jadi itu sebabnya gandingan Datuk Najib dengan Datuk Zahid ni, dia fikir kita kena buat kereta api laju cepat. Sebab bila kita buat kereta api laju, orang tak akan landing di Changi Airport. Kalau orang landing di Changi Airport, dia kena tidur di Singapura. Bila tidur di Singapura, hotel dia 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia. Betul tak betul? Bila dia duduk di Singapura, dia kena makan di Singapura. Makanan di Singapura 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia. Tuan-tuan, kalau dia pergi meeting, balik mestilah dia shopping. Betul tak betul? Kalau dia shopping di sana, barang dia 3 kali ganda lebih mahal daripada Malaysia, kecuali barang-barang elektronik macam handphone dan sebagainya. Memang murah di Singapura berbanding dengan Malaysia. Jadi kalau kita buat high speed rail ini, kita dah plan. Datuk Zahid, Datuk Najib dah plan high speed rail ni daripada Kuala Lumpur pergi ke Singapura 1 jam setengah je, tuan-tuan. Bila 1 jam setengah boleh sampai Singapura, orang tak akan bazir duit landing di Changi Airport Singapura. Orang akan landing di KLIA. Bila dia landing di KLIA, dia akan duduk di hotel di Kuala Lumpur. Malam dia akan makan di Jalan Alor ke, dia akan ada pergi makan ikan singgah ke, macam-macam. Betul tak? Pagi besok pukul 7 pagi dia shoot pergi ke Singapura. Pukul 8.30 dia dah sampai. Tuan-tuan, kalau dia shoot pukul 8, pukul 9.30 dia dah sampai. Pukul 10 boleh meeting. Lepas meeting, tuan-tuan, kalau dia nak beli handphone, dia boleh beli kat Singapura. Tetapi kalau dia nak shopping, lebih baik dia shopping di Mid Valley. Lebih baik dia shopping di kita punya pavilion. Kita ada banyak pavilion di Bukit Jalil, kita ada pavilion di Kuala Lumpur. Saya nak beritahu tuan-tuan, sebelum kita rancang benda ni, saya nak beritahu tuan-tuan, Malaysia destinasi nombor 4 pusat membeli besar paling popular di dunia. We are more popular than Paris. Saya nak beritahu tuan-tuan, mungkin orang kaya syok pergi beli barang kat Paris, tetapi Malaysia ni destinasi membeli belah nombor 4 terbaik di dunia, paling popular di dunia. Itu belum lagi kita buat high speed rail. Tapi bila datang
Macam pesanan Baskers tadi, bila ada orang ingat zaman Atuk, tuan-tuan, habis lingkup negara ni, tuan-tuan. Atuk Zahid dia cakap, okay, nasib baik dia cover. Tuan-tuan, lingkup negara, saudara, saya nak beritahu tuan-tuan, lingkup. Tiba-tiba kita nak buat ECRF daripada China ni, tuan-tuan. Orang naik kapal, naik kereta api. Patut, kalau sekarang ni pelancong China datang ke Malaysia, dia pergi mana? Ada pergi Bangladesh? Ada? Tak ada. Dia orang pergi Kuala Lumpur. Kalau pergi Sabah, dia pergi Pulau Sipadan. Kalau pergi ke utara, dia pergi ke Georgetown. Dia pergi 2-3 bandar saja. Tetapi ramai orang tak nampak. Kalau kita tengok kenapa bandar dekat sebelah pantai barat ni semua macam Pulau Pinang, Georgetown, Ipoh, semua maju. Begitu juga Johor Bahru, Kuala Lumpur, Seremban. Kenapa maju? Sebab mereka ada North-South Highway. Mereka ada jalan ni cantik. Mereka ada kereta api Tanah Melayu, daripada Perlis sana tu sampailah ke Keluang Johor, tuan-tuan. Sampai ke Johor Bahru. Saudara, itu yang kita nak buat. Tetapi tuan-tuan, dia orang tak fikir bila orang-orang pelancong daripada China yang dulu hanya pergi 2-3 bandar, lepas ni mereka boleh berhenti buat one stop dekat Kota Baru. Mereka boleh buat satu malam tidur dekat Kuala Terengganu. Mereka boleh tidur dekat Kemaman. Tuan-tuan, bandar-bandar kecil ini, saudara, akhirnya akan boom, sama macam bandar-bandar di pantai barat. Dan daripada kajian yang dibuat oleh Kementerian Kewangan ketika itu, kalau kita laksanakan ECRL ini, ianya akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Malaysia ini boleh dianjak sebanyak 1.5%, tuan-tuan. Kita punya pertumbuhan ekonomi 2017 lebih kurang 5.9%. Kalau tambah lagi 1.5%, tuan-tuan, kita mendahului bukan setakat negeri China, kita juga mendahului Filipina, tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak buat macam mana? Disebabkan salah mengundi pada tahun 2018, kita pilih kerajaan bodoh. Bila kerajaan bodoh ini memerintah, dia mengamalkan dendam. Dia tak fikir, tuan-tuan, langsung tentang masa depan negara. Dia hapuskan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan terdahulu. Perjanjian untuk buat ECRL dia batalkan. Perjanjian untuk buat high speed rail dibatalkan. Banyak perjanjian dibatalkan, sehingga kan negara China pun marah. Kalau sebelum ini dia ambil getah kita, dia orang pun batalkan ambil getah. Kalau sebelum ni bila European Union akibat daripada mulut puaka Mahathir Mohamad ni, tuan-tuan, dia hasut European Union supaya bertindak tegas ke atas Najib, dengan memboikot minyak sawit kita. Tuan-tuan, bila European Union memboikot minyak sawit kita, tuan-tuan, Presiden China memberi jaminan kepada Datuk Seri Najib, semua minyak sawit yang tidak dibeli oleh European Union, kita China akan beli semua sekali, tuan-tuan. Itu baiknya hubungan antara kerajaan kita ketika itu dengan kerajaan China. Tiba-tiba bila tukar kerajaan, semua perjanjian lama dibatalkan. Kalau tuan-tuan jadi pelabur di Malaysia ini, tuan-tuan nak tengok ke kerajaan Pakatan Harapan ini memerintah balik? Cuba tanya dengan negeri China, dia nak tengok tak Pakatan Harapan memerintah balik? Sebuah kerajaan yang tidak menghormati perjanjian kerajaan terdahulu. Kalau tanya dengan negeri India, dia nak tengok ke Pakatan Harapan memerintah balik? No way. No way, tuan-tuan. Kita lihat last kali bila dia punya pengor tu dah hilang sikit. Pengor, tahu pengor? Kebodohan dia tu dah hilang sikit. Last kali mereka buat keputusan, kita kena teruskan balik banner ECRL. Buat balik. Lepas tu dia kata ini high speed rail ni pun penting. Kita dah cakap lama dah benda ni penting. Sebab bila kita buat high speed rail ini, orang akan datang ke Malaysia. Orang tak landing di Changi Airport. Bila mereka tidur di Malaysia, hotel tak cukup. Bila hotel tak cukup, kita kena bina lebih banyak hotel. Bila kita bina lebih banyak hotel, tanah-tanah orang kita akan dapat dijual dengan harga yang berlipat kali ganda lebih tinggi. Betul tak betul?
Bila dah ada tanah nak buat, kena arkitek design plan, maka arkitek kita akan ada job yang besar. Dan bila nak buat bangunan, kita kena ada kontraktor. Kontraktor kita akan dapat manfaat. Betul tak? Habis itu tuan-tuan, barang-barang seperti batu, simen, barang-barang construction, hardware, semua sudah pasti akan boleh buat meniaga. Akan wujud peluang pekerjaan. Bila hotel dah siap, takkan tak ada perabot, maka kilang-kilang perabot kita akan maju. Ini dia tak fikir, tuan-tuan. Bila nak buat kilang lebih besar, bila nak buat bangunan, ini semua memerlukan tenaga kerja, maka akan wujud peluang pekerjaan. Apa yang diilhamkan oleh Datuk Najib dengan Datuk Zahid ini, langsung dia orang tak fikir.